Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab perkara-perkara yang dilarang, al-umur al-manhiyyu an. Tanda di kitab kita tu bab yang ke-314. Bab 314. Babun nahi anil halif bimakhluk ila akhiri al-bab. Bab ni panjang. Maksud dianya bab larangan bersumpah dengan makhluk. Makhluk tu kak lain daripada nama Allah, sifat-sifat dia, kalam dia, itu semua dikira makhluk. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpah dengan Nabi pun tak boleh. Kaabah, malaikat, langit, nenek moyang yang hidup, roh, wal hayah tu benda-benda yang hidup. Sumpah dengan roh, dengan kepala, dengan kehidupan sultan pemerintah, kenikmatan sultan, tanah sipulan, dengan keberkatan tanah untuk keramat ni lah, amanah. Dan perkara ini dilarang keras. Jadi perbuatan bersumpah lain daripada nama Allah Ta'ala ini dengan sifat-sifat dia adalah dilarang keras. Cara yang paling baik bersumpah ialah dengan menyebutkan nama Allah, kerana yang demikian orang lain akan lebih yakin mengenai kebenaran sumpahnya. Menggunakan nama lain dari Allah akan menimbulkan keraguan dan dianggap mempermainkan sumpah itu. Hadis yang pertama dalam bab ini, tanda hadis 1707. Kena letak nombor hadis itu. Hadis 1707. Ani ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, muttafaqun alaih. Artinya, wa fi riwayatin, ada riwayat di bawah tu, fi sahih, faman kana halifan fala yahlif illa billah au liyaskut. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu bersumpah dengan menggunakan nama nenek moyang kamu. Kita bersumpah dengan nama tok nenek kita. Maka sesiapa yang bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah sahaja atau dia diam. Maksudnya jangan bersumpah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dan Sahih Muslim disebutkan, maka sesiapa yang bersumpah, maka janganlah berbuat demikian, melainkan dengan nama Allah atau berdiam sahaja. Jadi hadis ini apa yang dapat kita simpulkan pengajarannya? Yang pertama, sumpah adalah perkara besar. Sumpah itu perkara besar. Dan oleh itu umat Islam disuruh supaya berhati-hati dalam membuat sumpah. Jangan sumpah tak terpasal lah. Berhati-hati. Yang kedua, umat Islam dilarang bersumpah dengan yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti bersumpah dengan nama wali-wali keramat dan sebagainya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada Allah Ta'ala dalam semua perkara dan hanya bergantung dan berharap kepadanya semata-mata. Hadis yang kedua, wa an Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bit-tawaghi wala bi abaikum, rawahu Muslim. Daripada Abdurrahman bin Samurah, katanya Nabi SAW bersabda, janganlah kamu bersumpah dengan berhala. Tawari itu jamak daripada taghut, taghiyatun, tawari.
Jadi Imam Nawawi kata, Imam Nawawi sebut dalam hadis ni, qala Nawawi, ini yang kita pelik ni, penterjemah ni bila sebut benda-benda gini dia buang, patut tak boleh buang sebab dalam matan dia ada qala An-Nawawi at-tawaghi jam'u tariyah, makna artinya berhala, wahyal asnam. Kalimah ini diambil daripada riwayat lain, riwayat Imam Muslim, kalimah at-tawaghi ataupun tawaghi. Jadi maksudnya syaitan dan juga berhala. Jadi jangan duk sopoh dengan berhala, dengan syaitan. Orang jahiliah juga bersuka bersumpah dengan ibu bapa dan datuk nenek. Jadi bila mari Islam, dia larangnya perbuatan tersebut. Jadi itu makna tawaghi, berhala, syaitan. Dan jangan bersumpah dengan nenek moyang kita. Oh, demi datuk aku, demi orang tu, jangan. Tak ada duk main demi itu dah. Tak ada. Pengajaran hadis bersumpah dengan suatu benda atau orang tua tertentu mengakibatkan seorang itu bergantung harap kepada benda dan orang itu, sedangkan benda-benda tersebut tidak memberi apa-apa kesan kepada mereka. Umat Islam dikehendaki bergantung pada Allah Ta'ala dalam semua perkara. Tadi kita dah sebut dah dalam masalah yang tersebut. Hadis yang ketiga, larangan dalam masalah ini masih lagi dilarang, iaitulah wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bil amanati falaysa minna. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Maksud dianya daripada Buraidah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan perkataan amanah. Perkataan amanah ni amanah betul lah, bukan pati amanah, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami. Ini semua larangan-larangan yang boleh kita ambil dalam bab ini. Hadis riwayat Abu Daud, kata Imam Nawawi isnadnya sahih. Pengajaran hadis, umat Islam disuruh berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan supaya tidak menyebab terjadinya penyelewengan akidah. Jadi dia boleh pergi menyentuh akidah. Yang kedua, Islam menolak orang yang mengaitkan suatu yang lain dari Allah dalam sumpahnya. Hadis yang seterusnya dalam bab larangan kita ini ada lagi hadis wa anhu ay an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala inni bari'um minal Islam fa in kana kaziban fahuwa kama qala wa in kana sadiqan falan yarji' ila al-Islam saliman. Ini bahaya ni. Dengar baik-baik ni. Kadang-kadang ramai orang ada buat kerja benda ni. Maksudnya daripada Buraidah katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah lalu berkata sungguhnya aku terlepas daripada Islam. Dia kata ini bariun minal Islam, aku lepas daripada Islam dah, bebas. Jika dia berdusta, maka dusta itu sebagaimana diucapkannya. Contoh dia macam ni, dia kata kalau aku buat gini-gini maka aku bukan orang Islam lagi. Ataupun orang tuduh dia, tuduh gini. Biasanya benda-benda lagu ni suami ditanya oleh isteri dia, betul ke tidak abang ni kahwin seorang lagi? Ni bahaya ni, soalan perangkap. Dia pun nak semangat jawab, kalau saya nikah lagi seorang lagi, saya bukan Islam. Dia nikah sungguh, maka dia bukan Islam lah ketika itu. Ini fa in kana kaziban fahuwa kama qala, kalau dia bohong dalam sumpah tu maka dia sudah bukan Islam. Wa in kana sadiqan, kalau dia benar sekalipun memang tak nikah sungguh, apa jadi? Tetapi jikalau ia benar-benar seperti mana yang diucapkan, maka ia tidak kembali kepada Islam dengan selamat. Tak balik kepada Islam dengan selamat. Kenapa? Karena dia telah mencalarkan sumpah dia dengan perkara yang tidak baik. Jangan duk main-main. Tak payah kita duk main dalam benda-benda seperti itu.
dia tidak kembali kepada Islam dengan betul. Ini semua permainan-permainan syaitan nak suruh kita ni jadi tidak betul. Maknanya dia sudah berdosa karena dia bersumpah dengan perkara yang tidak baik. Maknanya tak balik pada Islam yang sempurna. Pengajaran hadis, orang yang bersumpah dengan suatu perkataan yang dilarang, maka ia akan menerima akibat sebagaimana ia diucapkan. Jangan duduk main. Tak usah duduk bersumpah lah. Kalau kahwin seorang lagi kak, mengakulah senang. Nak menikah berani, nak bertanggungjawab tak berani. Ini penakut nama dia. Tak layak orang ni bini dua, bini tiga. Kau nama makcik-makcik dia. Nak kahwin betul-betul. Biar hak bini pertama tu jo kipahnya, baru puas hati. Kipah apa? Hampa ada tak? Yang kedua, umat Islam dikehendaki berhati-hati dalam suatu perkara, terutama yang berkaitan dengan urusan hukum hakam, dan hendaklah bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Jangan main-main dalam masalah ini. Hadis yang kelima dalam bab kita ini, iaitulah hadis yang ke-1711. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul la wal Ka'bah. Faqala Ibnu Umar la tahlif bighairillah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Rawahul Bukhari. Rawahu Tirmizi, tulis. Kalau Bukhari dia tak akan kata rawahu hadisun hasan. Dalam kitab terjemahan itu salah tu. Rawahul Bukhari hadisun hasan lah. Tulis tu rawahu At-Tirmizi. Betul kitab terjemahan warna hijau tu. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Ibnu Umar bahawasanya dia mendengar seorang laki-laki bersumpah demi Kaabah. Lalu Ibnu Umar berkata, jangan engkau bersumpah selain dari Allah, jangan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah selain dari Allah, sungguhnya ia kafir atau syirik, wal iyaz billah. Jadi kata di para ulama, kafir di sini sama ada kafir sungguh ataupun dia panggil kufran asghar, kafir kecil. Maknanya kafir bukan keluar daripada agama, ikut kepada i'tiqad dia. Jadi kalau dia kata Kaabah tu besar macam Allah, maka dia kafir sungguh. Tapi kalau dia kata dak, Kaabah ni satu benda yang mulia aja, itu dia panggil kufran asghar, macam riak. Riak tu kufran asghar, tapi orang tak kata riak tu orang keluar daripada agama itu, tetapi perkara itu dilarang. Pengajaran hadis, Islam mengingatkan umatnya bahawa bersumpah dengan menyebut selain dari Allah adalah terkeluar dari Islam ataupun syirik. Jadi kita kata mengikut i'tiqad, kepercayaan orang tu. Sama ada syirkun asghar, itu pun berdosa. Kalau syirkun akbar, ikut i'tiqad dia, wal iyaz billah. Yang kedua, umat Islam disuruh menegur orang yang melakukan kesalahan dengan segera, supaya ia tidak tergolong dalam kumpulan orang yang dimurkai oleh Allah. Tengok Ibnu Umar, bila dia dengar orang ni buat salah, terus dia tegur. Kita pun kalau kita tengok orang buat salah, lebih-lebih lagi dalam perkara akidah, perkara-perkara ibadat, maka wajib kita kena tegur. Hei, takut orang marah. Kita kena mikir hari ni, kita takut orang marah kau, kita takut Tuhan marah? Mana takut? Kalau takut orang marah, tak takut ke Tuhan, masalah kita tu. Bermakna tidak mantap lagi kita punya akidah. Kita kena takut ke Tuhan, jangan takut ke orang. Yang ketiga, orang yang mengetahui adalah bertanggungjawab menyebarkan ilmunya kepada orang yang tidak mengetahui, supaya ia mendapat manfaat daripada ilmu yang tersebut. Jadi kita ingatlah, mungkin timbul lagi soalan-soalan yang ditimbulkan. Contohnya, orang kata, kenapa Allah SWT dalam Quran bersumpah wal fajri, tu banyak sumpah Allah dalam Quran. Jadi para ulama mengatakan Allah SWT ni pemilik segala alam,
dia bebas nak bersumpah dengan apa saja dia nak. Jangan pula kata Allah Ta'ala bersumpah lah. Allah Ta'ala ni hak dia dunia ni, maka dia bersumpah. Tapi kita sebagai hamba Allah Ta'ala tidak boleh bersumpah selain daripada nama Allah. Jadi kesimpulan daripada bab ini saya ringkaskan. Kesimpulan daripada bab ini kita ringkas. Hadis yang pertama tadi, haram bersumpah dengan nama-nama berhala atau bersumpah dengan nama-nama orang yang melampau dalam melakukan kekufuran dan kejahatan. Bersumpah dengan berhala akan membawa kepada kekufuran jika dikosakkan mengagungkan apa yang disebut itu. Jangan itu. Jadi tadi dia sebut la tahlifu bil amanah. Tanda balik di kitab tu. Maksud dia dalam syarah dia kata, maksud bersumpah dengan amanah ialah bersumpah dengan perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti solat, demi solat, puasa, zakat dan haji. Tak boleh. Dia kena bersumpah dengan wallahi wabillahi wa tallah. Ini kerana tidak harus bersumpah melainkan dengan nama Allah atau sifat daripada sifat-sifat Allah. Dan amanah ibadah itu bukan zat dan sifat Allah, bahkan ia hanyalah perintah dan suruhan Allah. Ini penting, kena tanda tu. Kerana inilah haram dan tidak harus bersumpah dengan salat, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi penerangan hadis yang 1710 tadi, siapa dia berlepas diri, dia kata apa? Contoh dia kata, kalau aku melakukan begini-begini, maka aku akan jadi Yahudi. Ada zaman dulu orang bersumpah, kalau saya keluar daripada parti ni, saya jadi kafir, bukan Islam. Dulu-dulu lah, zaman-zaman orang tua-tua kita main politik dulu, hulu sungguh kan, ada. Mungkin sebahagian daripada kita ingat lagi cerita tu, boleh jadi saksi. Maka ini adalah untuk melarang mengucapkan perkataan seperti ini, sama ada benar atau dusta. Jadi kalau dia kata sungguh, buat sungguh apa yang dia kata, artinya dia telah melakukan perbuatan kafir dengan sumpah demikian. Jadi kafir sungguh. Jadi kalaulah dia tidak macam tu, jika dia benar, dia tak buat sungguh benda tu, maka dia tidak akan kembali pada Islam dengan selamat. Artinya ucapan itu mengandungi perkara meringankan urusan agama, dan dia telah berdosa dengan ucapan tersebut. Jelas kepada kita. Jadi di sini jangan sekali-kali kita berazam nak jadi Yahudi ke nak jadi Nasara, jangan sekali-kali, kerana perbuatan tersebut sangat-sangat menyentuh keadaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada bab yang seterusnya, bab 315. Bab 315, babu taghlizil yaminil kazibati amdan. Bab menekankan haram berdusta dalam sumpah dengan sengaja. Maknanya keras larangan daripada bersumpah dusta dengan sengaja. Ini ada orang ni suka bersumpah sangat. Tengok penjelasan terjemahan. Sumpah adalah amalan yang dibenarkan oleh Islam untuk meyakinkan sesuatu pihak mengenai kebenaran serta sesuatu perkara, walau bagaimanapun ianya perlu dilaksanakan dengan jujur supaya kebenaran dan keadilan dapat dicapai. Justru itu orang yang bersumpah dilarang menggunakan sumpah tersebut bagi menegakkan kesalahan atau untuk mencari kemenangan tanpa mengambil kira halal haramnya. Jangan main-main. Hadis yang pertama dalam bab ini, tanda nombor hadis, bab dia nombor 315. Hadis yang pertama 1712. Letak nombor pelajar-pelajar, senang kamu nak cari dalam kitab Arab nanti. 1712. Ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqin laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Qal thumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqahu min kitabillahi azza wa jalla, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ayat ni panjang ila akhiril ayah, daripada surah Ali Imran ayat 77.
Maksud dianya, hadis ini muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan suatu harta seorang Islam yang bukan haknya. Kita ambil barang orang, kita bersumpah, demi Allah ini hak saya. Apa jadi? Ia mati nanti dimurkai oleh Allah kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami bertepatan dengan kitab Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah Ta'ala dan mencabuli sumpah mereka, ila akhiril ayat 77 daripada surah Ali Imran. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, setiap sumpah hendaklah dilaksanakan dengan betul. Kalau kita bersumpah, kita laksanakan dengan betul. Jangan duk main tipu-tipu, jangan. Dan mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Islam melarang orang bersumpah dengan bertujuan mencari keuntungan diri dengan menzalimi hak orang lain. Yang ketiga, seksa Allah Ta'ala boleh berlaku di mana sahaja, tetapi yang pasti ialah ketika tiba hari kiamat. Jadi jangan main macam cerita tanah kubur. Oh, cerita drama tanah kubur tu khurafat besar. Kalau orang buat benda agak, berasak lalu kubur dia. Kita ni rahmatan lil alamin, kubur kita akan jadi bermasalah bila orang duduk dalam kubur, bila bangkit pada hari kiamat nanti. Satu. Hadis yang kedua, an Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala lahu rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah? Qal, wa in kana qadiban min arak. Rawahu Muslim. Daripada Abu Umamah, nama dia apa? Iyas bin Sa'labah Al-Harithi, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpahnya, sumpah nak ambil hak orang, apa jadi? Maka Allah akan mewajibkan neraka ke atasnya, wal iyazubillah, dan haram syurga baginya. Lalu seorang laki-laki berkata, sekiranya sedikit saja Rasulullah, sikit je, tak banyak pun. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun yang diambil itu setangkai qadiban, bukan setangkai, sepotong kayu arak, boleh. Bukan kayu neraka tu, kayu arak. Arak, alif ra, alif kaf. Kayu arak ni, apa dia kayu arak ni? Kayu sugi, bukan arak mabuk. Alif ra, alif kaf, arak. Tulis itu, kayu arak ni kayu sugi, orang buat sugi kan, itu nama dia kayu arak. Kena-kena benda tu. Pengajaran hadis umat Islam, hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Islam melarang keras umatnya yang mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan, dan ia akan diseksa pada hari kiamat. Hari ini jangan main, orang tak takut. Kau neraka tak takut. Siapa lagi sumpah-sumpah di mahkamah, bawa sana sini kes, baik bayar dia punya peguam-peguam yang hebat-hebat semata-mata nak ambil harta orang. Kita kata jangan. Boleh jadi kita menang berbicara hari ni, ya, kita menang hari ni mahkamah, esok mati, apa beza? Ini masalah kita, kena ingat. Dan yang kedua, Islam mengajar umatnya supaya menghormati dan menjaga seorang muslim, hak seorang muslim. Yang ketiga, haram melakukan suatu sumpah dengan tujuan menegakkan perkara yang salah. Jadi Nabi buat bandingan di sini, walau kana qadiban min arak, walaupun sepotong kayu sugi. Maknanya kalau curi kayu sugi ni tak kena potong tangan, tapi nak ceritanya bahaya sumpah ambil hak orang tu. Hadis yang ketiga dalam bab kita ni, dalam bab yang ke-215 ni,
Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kabairu al-isyraku billah wa 'uququl walidaini wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Wal yamin al-ghamus. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu anna a'rabiyan ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabair? Qal al-isyraku billah. Thumma madza? Qal al-yaminul ghamus. Qultu wa mal yaminul ghamus? Qal alladhi yaqtati'u mal imri'in muslimin, ya'ni biyaminin huwa fiha kadhibun. Betul bagi alladhi yaqtati'u mala imri'in muslimin, ya'ni biyaminin huwa fiha kadhibun. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin al-As, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa besar ialah mengadakan sekutu, syirik dengan Allah. Ini paling besar sekali. Yang kedua, derhaka pada ibu bapa. Allahu akbar. Janganlah kita buat benda derhaka ke mak ayah kita, jangan. Yang ketiga, membunuh diri, bunuh orang. Yang keempat, sumpah palsu, al-yamin al-ghamus. Dinamakan yamin itu ghamus sebab yamin yang menenggelamkan tuannya ke dalam neraka. Itu mana yamin al-ghamus. Yamin al-ghamus. Ghamasa mana sumpah yang akan menenggelamkan tuannya dalam neraka, wal iyazubillah. Dalam riwayat lain, Imam Bukhari meriwayatkan bahawasanya seorang Arab, orang Badui, orang kampung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar?" Apa dosa besar itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan syirik terhadap Allah. Satu. Katanya lagi, kemudian apa lagi? Apa lagi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yamin al-ghamus, sumpah dusta. Aku bertanya pula, apakah yamin al-ghamus? Sumpah dusta itu apa maksud dia? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang merampas harta seorang muslim, yakni melalui sumpah dustanya. Jadi nama dia yamin al-ghamus, artinya yamin sumpah yang menenggelamkan tuannya ke dalam neraka, wal iyazubillah. Pengajaran hadis, sumpah dusta ia adalah termasuk dalam dosa-dosa besar yang wajib dijauhi oleh setiap umat Islam. Yang kedua, umat Islam adalah bertanya dengan teliti mengenai hukum sesuatu perkara kepada orang yang mahir dalam dan alim mengenainya. Yang ketiga, orang yang alim dalam suatu perkara adalah mengajar atau memberitahu apabila ia dipinta. Ini kita orang alim ni jangan duduk sembunyikan ilmu bila ditanya oleh orang. Cuma masalahnya kadang-kadang orang tanya tu pelik-pelik soalan, kita pun nak jawab pun tak sempat juga. Banyak sangat dia punya soalan itu masalah nama dia. Macam tu. Ini masalah sumpah kita, ni masalah yang besar. Kita pergi pula kepada bab yang seterusnya, iaitulah bab 316. Tanda nama bab yang ke-316. Babu nadbi man halafa ala yamin far'a ghairaha khairan minha an yaf'ala zalikal ma'luf alaih thumma yukaffir an yaminihi. Bab sunat. Nadbun makna sunat, digalakkan, orang yang telanjur bersumpah. Sunat bagi orang yang telanjur bersumpah, dia sumpah dah, kemudian ia mendapati ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang lakukannya, maka meneruskan sumpah itu kemudian membayar denda atas sumpah tersebut. Jelas ke tidak ayat bab ni? Contohnya, tengok dia punya contoh. Orang ni bersumpah, dia balas dengan sepupu dia, contoh. Balas ke tak balas dengan sepupu? Dia kata, wallahi
Aku tak pergi ziarah, tak nak pergi rumah dia. Molek ke tak molek sumpah lagu tu? Ha? Jawab dia tak molek lah kan. Sumpah apa tak nak pergi rumah waris ni. Maka dia kena pergi. Esok bismillah naik kereta pergi ziarah kawan tu. Bila dia pergi ziarah, dia telah langgar sumpah tidak? Langgar. Maka dia langgar sumpah dan dia bayar kafarah. Jadi lebih baik dia bayar kafarah daripada dia buat satu sumpah yang tidak baik. Jadi sumpah tak baik itu tak payahlah kita teruskan. Sebab apa? Sebab sumpah tadi menghalang buat kebaikan. Ataupun ayah dia suruh anak dia maya sunat. Hei, maya sunat belum zuhur ni, kita nak ambil pahala banglo dalam syurga. Ayah anak dia kekah kepala, wallahi saya tak nak solat hari ni. Sumpah tak sumpah? Sumpah. Lepas dia sumpah, dia pun menyesal, ya Allah aku kasarnya lah, Allahu akbar, maya sunat. Langgar tak langgar sumpah? Ya langgar. Lebih baik daripada dia terus tak semaya, karena itu menghalang daripada benda baik. Jadi kita ingat. Jadi kalau ada tengok dalam hadis ni, siapa dia bersumpah, tengok hadis. Umat Islam digalakkan melakukan kebaikan sama ada untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kebaikan itu perlu diperbaiki dari semasa ke semasa untuk menjadikannya sebagai umat yang benar-benar baik dalam semua aspek, termasuklah dalam amalan sumpah dan sebagainya. Hadis yang pertama dalam kitab ni, tanda itu hadis 1715 nombor bab dia 316. An Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminik. Muttafaqun alaih. Daripada Abdurrahman bin Samurah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, apabila engkau telah melakukan suatu sumpah lalu engkau dapati ada yang lain lebih baik daripada apa yang engkau lakukan itu, maka buatlah yang lebih baik dan bayarlah denda dari sumpah itu. Bayar tulis itu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, umat Islam digalakkan melakukan sumpah dengan kebaikan. Jangan sumpah benda tak baik. Yang kedua, membatalkan sumpah untuk sesuatu yang lebih baik adalah dibolehkan dengan syarat membayar denda bagi sumpah yang tersebut. Jadi lebih baik kita bayar denda daripada kita meneruskan benda yang tak baik tadi. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin far'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'al alladhi huwa khair. Rawahu Muslim. Maksudnya, sesiapa yang telah bersumpah lalu ia melihat sesuatu yang lebih baik daripadanya yang ia telah lakukan, maka hendaklah ia membayarkan kafarah denda sumpah itu dan melakukan perkara yang baik itu. Hadis ini Muslim. Pengajaran hadis, setiap pembatalan sumpah dikenakan denda. Yang kedua, sumpah yang diharuskan ialah sumpah yang baik dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Islam. Hadis yang ketiga, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni wallahi insyaallah. Tengok Nabi kita, dia guna perkataan insyaallah banyak. La ahlifu ala yamini thumma ara ghairaha la ahlifu ala yaminin, tak ada ya, yaminin thumma ara ghairaha khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku demi Allah insyaallah
sekiranya dikehendaki oleh Allah, tidak akan melakukan sesuatu sumpah kemudian aku mendapati ada yang lebih baik daripadanya, melainkan aku akan bayar denda sumpahku dan aku buatlah yang lebih baik. Jadi jangan kita duduk main sayang nak bayar duit lah, kita buat langgar sumpah dan kita bayar kafarah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, umat Islam dikehendaki memikirkan kesan suatu perkara yang hendak dilakukannya serta memilih kerja yang terbaik, termasuklah sumpah dan sebagainya. Yang kedua, orang yang lebih mengetahui adalah menjadi contoh tauladan kepada orang lain yang kurang berilmu dan pengalaman. Jangan kita pula jadi tok lebah ni, jadi ustaz ni, kita pula duk ajar sumpah dengan orang, jangan. Hadis yang keempat dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yalajja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi atham lahu inda Allah taala min an yu'tiya kafaratahu allati faradallahu alaihi, muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Hurairah, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan ada di antara kamu berpanjangan sumpahnya tanpa membayar kafarah kepada ahlinya. Dia bersumpah, dia kata kepada isteri dia, wallahi aku tak mau pergi rumah makmu, tak pergi rumah tua dia, tak pergi, lama tak pergi. Keadaan inilah lebih berdosa di sisi Allah Ta'ala daripada ia membayar denda yang difardukan ke atasnya. Jadi Nabi kata, pergi bayar sumpah. Walaupun pergi itu langgar sumpah, tapi tak pergi itu langgar banyak perkara lagi. Langgar silaturahim, langgar adab menantu, langgar banyak perkara. Jadi kita langgar sumpah, kemudian kita bayar denda. Berapa harga denda? Tengok hadis yang berikutnya. Dalam bab yang berikutnya Allah SWT jelas kepada kita kafaratul yamin, denda sumpah tu banyak mana, kan? Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya dari berlarutan sumpahnya kerana ia akan memberi kesan buruk kepada semua pihak. Yang kedua, setiap sumpah yang hendak dibatalkan mestilah dibayar kafarahnya. Bab yang seterusnya, bab yang ke-317, babul afwi an lawil yamin wa annahu la kafarata fih, ila akhiril bab. Maksudnya bab memaafkan sumpah, dimaafkan sumpah yang tidak disengajakan. Mana kita cakap spontan, kita tak niat sumpah pun, dan sumpah ini tidak perlu membayar denda, iaitulah sumpah yang terlanjur lidah yang bukan dengan niat sumpah. Seperti perkataan yang biasa diucapkan oleh orang Arab, la wallah, tidak demi Allah, bala wallah, ya demi Allah, dan seumpamanya. Itu dia panggil ini termasuk dalam sumpah yang lagu, dia panggil sumpah yang tidak ada faedah, tidak berdosa dan tidak bayar kafarah. Penjelasan penterjemah, Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja. Kerana manusia biasa tidak dapat lari dari melakukan kesalahan, tetapi perlu disedari apabila terjadi demikian, makalah segera kembali ke pangkal jalan, balik semula. Justru itu, keterlanjuran seperti ini tidak dikira salah oleh Allah dan tidak akan diseksa orang yang melakukannya. Firman Allah Ta'ala, la yu'akhidhukumullahu billawwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Tengok terjemah ayat. Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu
yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan sungguh-sungguh. Orang ni niat nak bersumpah, itu salah. Maka bayaran dendanya, tengok denda dia, tanda situ denda. Yang pertama ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu. Letak nombor 1 situ. Orang ni bersumpah, dia langgar sumpah, dia pergi beli makan, kata di ulama kita lebih kurang secupok beras lah seorang. Kita beli beras 10 cupok, 10 kilo lah zaman kita ni mudah. Beli 10 kilo, letak dalam plastik, pergi cari orang miskin, bagi dia 10 orang. Sesalah sumpahnya, sekat tu ya. Yang kedua ni, au kiswatuhum, atau memberi pakaian untuk mereka. Pergi beli baju 10 lah, bagi dia. Weh, baju mahal weh. Tak kira dah, sumpah pandai sangat. Yang ketiga, atau memerdekakan seorang hamba. Ni lagi mahal. Jadi paling rendah darjat, paling simple yang mudahnya, beli makanan 10 orang, diberi pada mereka. Ini dia panggil kafaratul yamin, denda kafarah sumpah. Kemudian sesiapa yang tidak dapat menunaikan denda tersebut, maka dia berpuasa 3 hari. Nak beli tak ada duit, sumpah pandai, kamu puasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Dan ada 3 hari itu tak kira lah sama ada berturut-turut atau tidak. Yang demikian itulah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah, peliharalah sumpah kamu. Wahfazu aimanakum, jagalah sumpah kamu ila akhiri al-ayah. Dalam surah apa ayat kita tadi? Surah Al-Ma'idah ayat 89. Kita pergi kepada hadis yang pertama dalam bab kita ni. Hadis pertama, hadis yang kedua tak ada dah. Satu hadis je dia ada. Tanda situ. Hadis 1719 nombor dia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat unzilat hadhihi al-ayah la yu'akhidhukumullahu bil-lawwi fi aymanikum fi qawli ar-rajuli la wallah wa bala wallah. Rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya diturunkan ayat ini, yakni ayat kamu tidak dikira bersalah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Turun ayat ini pada perkataan seorang laki-laki, la wallah, tidak, demi Allah, bala wallah, ya, demi Allah. Jadi kalau kita main gitulah, macam kita main gurau-gurau dengan saya kata, mau nak pergi ke tak? Wallah aku tak segi. Tidak niat bersumpah, spontan, itu tidak dikira. Tapi kalau dia merah muka-muka, celak mata ke bini, wallahi aku tak akan sentuh kamu, itu sumpah tu. Aku gurau ya, lain gurau, tidak jadi macam tu. Pengajaran hadis Allah Maha Pengampun dan tidak menyeksa hamba yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja. Yang kedua, tiap suatu kerja itu diambil kira oleh Allah apabila ia disertakan dengan niat. Oleh itu, sesuatu yang dibuat adalah dengan niat yang baik. Kalau niat tak betul, jangan sekali-kali. Bab yang seterusnya, bab yang ke 318, babu karahatil halif minal bai'i wa in kana sadiqan. Bab makruh bersumpah semasa berjual beli sekalipun benar. Kalau bersumpah dusta, itu bukan haram teruslah. Dia panggil yaminul ghamus. Kalau dia benar pun jangan bersumpah. Tidak digalakkan bersumpah dalam jual beli. Huraian penterjemah ni, berjual beli merupakan amalan yang menguntungkan. Ia digalakkan oleh Islam kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berniaga. Dikatakan 95% rezeki adalah hasil dari perniagaan. Ada kata 9/10. Dia tak kata hadis tu, dia kata gitu ya, sebab hadis tu ada masalah dari sudut sanad. Jadi dalam dunia semakin berkembang, perniagaan menjadi semakin penting dan rumit. Perlombaan dilakukan dalam berbagai cara, sama ada halal atau sebaliknya, sehingga hilang nikmat perniagaan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Umat Islam perlu sedar dan mengambil kira kehendak agama dalam mengendalikan urusan perniagaan mereka, bukan semata-mata dengan tujuan mencari keuntungan. Hadis yang dalam bab ini 1720, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu melakukan atau melariskan perniagaan dagangan tetapi menghilangkan keberkatan hasil usaha. Berkat usaha hilang sebab dia sumpah bohong, hilang. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, umat Islam melarang umatnya menggunakan sumpah dalam urusan jual beli atau dagangan sekalipun sumpah itu benar. Jangan sumpahlah, oh demi Allah saya beli dah 200, tak payah. Kita nak sumpah buat apa? Cakap saya nak jual 200, awak nak beli, tak nak beli orang lain beli, insya-Allah. Yang kedua, orang yang mengamalkan sumpah dalam urusan perniagaan, Allah tidak akan memberkati usaha itu. Ada yang terakhir dalam perbincangan ini, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wa kasratil halif fil bai' fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawasanya ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu dari banyak bersumpah dalam urusan perniagaan. Kita nak meniaga ya, atau sedut sumpah banyak, kerana ianya boleh melariskan jualan dan menghilangkan keberkatan. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran hadis, berkat adalah pemberian Allah pada seorang hambanya kerana melaksanakan sesuatu mengikut kehendaknya. Yang kedua, kerja yang tidak diberkati Allah adalah sia-sia sahaja, walaupun pada zahirnya ia memperolehi apa yang dikehendakinya. Pada zahir kat kita nampak macam hebatlah kitanya, kan? Sebab barang yang kita laku dengan sebab sumpah, tapi kita tak tahu sumpah kita tu menghilangkan keberkatan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam bab yang ke-319, babu karahati an yas'al al-insan biwajhillah ila akhiri al-bab, di dalam jalsah kita yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.